buat dia. Masya Allah. Tiba-tiba saya teringat satu kisah. Seorang pemuda umur 17 tahun yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sa'labah. Pernah dengar tak nama Sa'labah? Umur pemuda ini sangat muda, 17 tahun kalau kita budak SPM. Bila dia telah memeluk Islam, dia telah mewakafkan diri dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suruhlah aku buat apa saja, aku akan buat. Aku akan turuti perintahmu, kehendakmu. Maksudnya dia mengabdikan diri, nak berkhidmat kepada Rasulullah. Satu hari Rasulullah meminta Sa'labah pergi mendapatkan sesuatu. Lalu Sa'labah pergi. Dalam perjalanan dia, dia melintasi sebuah rumah seorang wanita. Pintu rumah tu terbuka sedikit, lalu dia ternampak aurat wanita tersebut. Ternampak ni, bukan sengaja ni, ternampak. Bila dia dah ternampak aurat wanita tersebut, dia terus rasa ketakutan dan menangis teresak-esak. Dia menangis sampai dia lupa dah tentang pesanan Rasulullah suruh dapatkan sesuatu. Sampailah dia membawa diri dia sampai dia jumpa satu bukit dan satu gua. Dia duduk menyembunyikan diri dalam gua tersebut sebab dia bimbang kalau malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah bahawasanya dia telah melakukan dosa, telah melakukan maksiat. Ini cerita tak sengaja ni. Hari ni nak kira sengaja tengok maksiat, memang tengok tak kali-kali. Tak payah cakap lah, tengok TV lah contohnya. Tengok drama, tengok sinetron, contohlah, tengok pembaca berita tu. Tutup aurat tak? Kadang seksi ketat pembaca berita. Kan suami kita orang lelaki kadang tengok-tengok tak kali-kali kan? Kata, alah, dalam cerita lain dengan luar. Tapi orang yang soleh yang jadi, dia rasa mata tu tanggungjawab, yang tu pun dia tak nak tengok, tak apalah. Tak jadi apa pun kau tak tengok berita. Sekarang ni baca berita banyak sangat sumber kalau nak baca. Ada orang tak tengok 3 bulan, tak tengok berapa bulan, hidup elok je. Kalau dulu dah biasa rutin, siap pukul 8 terpacak depan berita. Mesti nak tengok, tak boleh ketinggalan. Tertinggal baca Quran waktu maghrib tak apa, jangan tertinggal tengok berita. Na'udzubillah, kena tukar dah rutin tu. Waktu antara mustajab doa kan, antara maghrib dengan isyak tu, waktu yang sangat mustajab doa. Na'udzubillah. Jadi nak sebutnya pemuda ni tersalah tu tak sengaja, tu pun sekejap je. Dia punya rasa berdosa, dia menangis mohon taubat dengan Allah berhari-hari dalam gua tu, dalam bukit tu, dalam gua tu, sampai Rasulullah panggil Sayyidina Umar, wahai Umar, tolong cari Sa'labah, dah berapa hari dia menghilangkan diri. Mana Sa'labah pergi ni? Rasul menanti-nantilah. Sampailah ketika Sayyidina Umar dapat jumpa dia tu tengah bersembunyi tu dalam keadaan lemah lelai, 3 hari tak makan apa. Dah tak makan, tak minum apa, lembek dah badan dia. Sampai dia terpaksa, maksud Sayyidina Umar terpaksa papah dia jumpa Rasulullah. Sampai masa pertama kali dia jumpa, Umar jumpa dia, dia tanya Umar, wahai Umar, telah sampai ke Jibril dah bagi tahu ke Rasulullah? Punya dia ketakutan. Dah sampai ke cerita tentang aku kepada Rasulullah, wahai Umar? Sebab aku telah melakukan dosa. Pada dosa kecil tu, kan tak sengaja tengok, istighfar hilanglah. Nak kata hakikat orang yang memahami hakikat dosa. Kita ni tak sedar ni, kita ni banyak dosa ni. Itu yang tidur tenang, makan kenyang, senyum, jalan selesa, duk fikir lagi, kita ni minggu depan nak pergi jalan mana? Bulan depan nak jalan mana? Hujung tahun ni kita pergi jalan Turki ya. Ustazah tu ada buat rombongan. Maksudnya yakinnya kita hidup sebulan lagi hujung tahun, tapi kita tidur malam tak rasa pun ketakutan takut esok mati. Kita lebih yakin hidup berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berbanding yakin mati itu bila-bila masa. Betul tak ni? Itu nak cakap kita ni orang yang berdosa tapi tak sedar berdosa ni. Bukan saya cakap ni, bukan saya marah ni. Cakap diri sendiri ni, cakap diri sendiri. Lagi teruk orang yang bercakap ni sebenarnya. Ni muhasabah kita. Sa'labah ni sampailah dia diusung bawa kepada Rasul. Rasul letak kepala atas riba. Betapa hebatnya pemuda umur 17 tahun. Bila Rasul letak kepala atas riba, Sa'labah tarik kepala. Wahai Sa'labah, kenapa kamu menjauhkan dirimu daripadaku? Rasulullah, aku tidak layak, kepalaku tidak layak sebab aku banyak dosa ya Rasulullah. Bukan dosa apa, tersalah tu je. Sampailah keadaan dia dah nazak, dah kegeringan. Maksudnya peringkat sampai dekat nazak ni. Rasul tanya, apakah yang kamu mahu ya wahai Sa'labah? Aku mahu bersamamu ya Rasulullah. Apa lagi yang kamu mahu? Aku mahu diampunkan dosaku ya Rasulullah. Apa lagi yang kamu mahu wahai Sa'labah? Aku mahu syurga Allah wahai Rasulullah. Apa yang kamu mahu itu wahai Sa'labah, kamu akan mendapatinya.
Akhirnya Sa'labah meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Meninggal pada pangkuan Rasulullah, atas riba Rasulullah. Apa kelebihan Sa'labah? Bukan orang hebat, bukan orang alim, bukan pejuang, bukan pergi berjihad, tetapi kerana dia seorang pemuda yang dalam hatinya rasa takut akan dosanya. Inilah golongan yang dijamin dalam syurga. Kita ni macam mana? Berjalan atas muka bumi Allah tak rasa berdosa. Macam mana tahap kita ni? Dengan suami tak rasa berdosa bila tinggikan suara, bila melawan. Dengan anak tak rasa berdosa, pada kita tak didik anak tu dengan baik masa kecil, tapi bila dia buat kesilapan bila besar, kita duk marah-marah dia. Sedangkan kita derhaka dulu kepada anak sebelum dia derhaka kepada kita. Ini disebut oleh Saidina Umar. Kita tak rasa berdosa, kita mengutuk, menghina, pandang orang dengan pandangan hina, kita tak rasa berdosa dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Nak cerita sikit lagi pasal Sa'labah ni. Bila sampai masa Rasulullah nak pergi menziarahi di kubur. Masa ni para sahabat dah penuh di kawasan kubur ni. Dah penuh kan. Bila sahabat nampak Rasulullah nak datang menziarahi kubur Sa'labah yang baru lepas ditanam ni, masing-masing bagi laluan yang luas kepada Rasulullah. Bagi laluan dah, nampak Rasulullah nak lalu. Tapi Rasulullah lalu dengan macam sempit, susah payah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah laluan untukmu kami dah luaskan, kami dah lapangkan?" Rasul kata, "Kalau kamu nampak dengan mata pelihatanku, kamu akan nampak betapa penuh dan ramainya para malaikat Allah turun untuk menyolatkan Sa'labah. Turun sama-sama untuk solatkan jenazah Sa'labah, sama-sama menyemadikan, menanam, mengiringi jenazah Sa'labah ke kubur." Hebatnya kisah orang yang memahami erti dosa dan mengerti erti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kedudukan kita? Ya Allah, boleh tak 10% nak sama dengan orang yang begini? 10% pun jauh, betul kan? Dapat 0.1% pun jadilah 1%, 2%, 3%. Bahkan ada orang, kita ni kadang bangun tengah malam, kita kadang tertanya, kenapa susah nak alik air mata, betul tak? Bangun qiyamul lail dah ni, solat tahajud, tapi bila doa tu macam tu sambil ngantuk. Kadang masa tahiyat tu boleh terlelap, dah baca tahiyat belum? Tu memang selalu berlaku. Kalau bangun tengah malam kan, mengantuk tu, dah baca tahiyat, baca je lah balik. Kalau kita terlelap masa tahiyat, sah tak solat kita? Okey. Terlelap ketika tahiyat, ketika punggung kita kan rapat, sah. Maksudnya bukan sampai bermimpi siap berdengkur ni, terlelap. Kan boleh terlelap sekejap. Terlelap ketika berdiri, ketika rukuk, selain daripada tu, batal. Ini cerita terlelap ketika duduk. Masa tu kan, tahiyat akhir kan, dalam keadaan kita punya duduk tu kan rapat. Duduk pula atas keras. Kalau kita terlelap atas sofa dan rumah, itu tak sama. Kalau duduk atas kursi yang keras, boleh dimaafkan, tak batal wudu. Tapi kalau atas sofa yang lembut, batal. Walaupun kita terlelap, sebab mungkin ada keluar angin tapi kita tak sedar. Lagi kalau mimpi. Saya duduk tetap, Ustazah, tetap. Dengan kuliah, daripada awal sampai akhir saya tidur dekat surau. Tapi tetap tak bergerak. Mimpi tak? Oh, mimpi juga. Memang batal. Kalau dah mimpi, sedar tak bergerak? Tak sedar, tidur lena tu. Tu masuk fix sikit lah. Sebab saya lebih kepada background syariah. Tapi belajarlah tasawuf sikit-sikit kan. Sebab nak menyucikan hati kan. Subhanallah, Alhamdulillah.